Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah, iradat kudrat yang ada pada Allah, masih memberi lagi kita peluang bernyawa di bumi Tuhan, berpijak di bumi Tuhan, berteduh di bawah langit Tuhan. Maka ada orang daripada pagi tadi sampai sekarang tak pernah sebut alhamdulillah. Sedangkan nikmat yang ia rasai, dia kecapi pada pagi ni tak boleh nak kira. Alhamdulillah untuk nikmat tu kadang-kadang tak pernah sebut. Maka katanya Nabi, siapa dia yang bersyukur, Tuhan akan tambah nikmat tu. Siapa dia yang tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Maka pertama-tama kita mengucap syukur pada Tuhan kerana hidayah dia, beri izin kita boleh nyawa, boleh menapah lagi. Ada orang musim-musim penyakit, musim-musim Covid, mula-mula Covid tak ada dah dia. Tak ada dah dia. Kita alhamdulillah sampai sekarang boleh nyawa, boleh makan, boleh tidur, macam-macam boleh buat. Tapi kita tak terasa kata benda tu nikmat daripada Allah Ta'ala. Yang mana nikmat ni kalau Tuhan nak tarik, dalam masa sekelip mata Tuhan boleh tarik. Maka nikmat tu kena terima kasih ke Tuhan. Nikmat ni kalau nak kira, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mu nak kira nikmat Tuhan, tentu tak boleh nak kira. Nak kira sosok di tubuh kita tak boleh nak kira dah. Menapah nyawa, tubuh kita tidak seteruk, kita tak jadi orang gila, kita boleh makan, banyak nikmat. Kadang-kadang nikmat tu tiap-tiap hari kita rasa tak pernah royak terima kasih Tuhan. Kita kalau orang belanja roti canang, kelik semaya subuh, pergi kedai kopi, minum air teh, makan roti canang. Acu nak pergi bayar, ada orang kata, hok jual tu kata tak bayar-bayar lah, tu email. Sebab apa? Ada siapa dia tahu tu lo bayar, kau tak email. Kita pun kata Allah bayar roti canang apa? Allah terima kasih. Nak siapa dia tu kat hok bayar? Dia tak wiroyak lah tu email. Nak tahu selalu. Sebab apa? Belanja roti canang, belanja air teh sejauh. Rasa terima kasihnya, rasa berjuruhnya orang tu nak kenal selalu. Tetapi Tuhan buat baik kepada kita daripada ujung sulbi pok kita lagi. Siapa keloni ni? Siapa keloni? Kalau hok umur 80, Tuhan duk perong dia siapa umur 80. Kadang-kadang tak pernah royak sekali pun terima kasih Tuhan. Ada juga jenis perangai lagu tu. Kalau hok makhluk nak kenal selalu, nak royak terima kasih selalu. Kalau molek nak buat natu dah pula. Tapi Tuhan tak pernah royak terima kasih. Sebab apa? Sebab Tuhan baik sangat kita. Siapa kita ni orang kalau baik kelajuk, siapa kita terlupa jasa-jasa dia kerana dia terlalu baik bagi kita. Maka di samping nikmat sihat, nikmat gapo, Tuhan wi pula nikmat boleh mari sembahyang maghrib berjemaah di masjid. Ada orang ni Allah Ta'ala tak wi dia mari sembahyang masjid ada. Ada orang kata hamba tak lagi pergi masjid, tak ada kenderaan. Nanti hamba sihat, hamba nak pergi masjid.
Nanti ambo ada kenderaan, ada gapo nak pergi masjid. Dok sebenarnya. Bukan syarat kata orang tu ada kenderaan, ada harta boleh bagi mai masjid. Dok juga kita tengok. Kau ada harta, kereta comel-comel, tak mari berhenti surah pun. Dok lalu biung, tak berhenti surah pun. Nah, tetapi orang yang naik motor bebel-bebel, siapa pun tak surah. Oh, tak ada alasan juga orang kata tunggu nanti ada harta, nanti ada kenderaan. Ada orang kata nanti ambo sehat, nanti ambo gapo, ambo nak pergi surah. Dok juga. Kok sehat-sehat tak ada atas surah. Pun dok makan megi ketai, dok main gitar atas kalau buat breng. Hok nak mati lolo, hok dok batuk keh, mari surah pula. Jadi kita ni tak ada alasan dengan Tuhan kata tak boleh nak buat ibadat sebab susah, tak ada ibadat dengan sebab sakit, dengan sebab tak ada duit, tak ada alasan kita dengan Tuhan. Maka alhamdulillah Tuhan pilih kita dalam seramai-ramai orang ni boleh mari sembahyang maghrib berjemaah. Boleh pula berzikir lepas pada sembahyang, boleh berzikir dengan tu imam, boleh berdoa ramai-ramai. Nah, ada orang ni siapa ketua tak pernah sembahyang jemaah. Pejabat kena, tempat lain kena, ratus kilometer boleh pergi. Masjid dekat rumah tak boleh pergi. Ada juga. Berarti Tuhan tak sih dah tu dia. Tuhan kata mu nak pergi mana tak apa, sosok mari rumah aku sudah. Tengok kalau orang ni. Kalau orang kata lagu tu kita pun terasa hati. Tak usah pergi rumah hamba. Dia mau nak pergi mana tak apa, tak usah pergi rumah hamba. Maka orang yang tak mari surah ni, orang Tuhan kata lagu tu tak usah mari rumah hamba. Nampak dia mau kata tak penting sangat kali surah. Tak usah marilah, tak apalah. Dia mau rasa boleh hidup sangat. Halah pergilah dengan nikmat dia mau. Nikmat hamba beri juga. Lepas ni hamba nak tanya apa dia mau buat. Jadi alhamdulillah Tuhan tarik kita. Boleh mari balas suh, alhamdulillah. Kena terima kasih. Bukan kata mari balas suh jadi rasa hebat, rasa gapo dia. Ada juga satu jenis orang. Apa boleh mari balas suh orang lain jahat belaka. Ada juga satu perangai. Setuh baju orang. Demo. Ambo kaki balas suh, setuh baju ambo. Ambo baru kelip Mekah. Perangai juga, punuh juga. Jadi kita jadi orang baik boleh mari balas suh, bukan suruh sombong. Bukan suruh jadi takabur, tetapi untuk bersyukur ke Tuhan kerana pilih kita. Ada orang ni jadi baik, jadi rasa sombong, jadi rasa berapa dia. Bukan perangai lagu tu. Maka kalau ibadat melahirkan perasaan sombong, ibadat lagu tu bukan menghampirkan ke Tuhan, tetapi menjauhkan ke Tuhan pula. Semakin tebal dia dengan Tuhan, semakin tebal dia dengan Tuhan, dok rasa dia baik. Ambo masuk syurga ni, ambo usaha ni, ambo dok baik. Lupa Tuhan. Akhir sekalinya sesak dalam cahaya, dok sembah diri sendiri. Bukan duduk pergi sembah Allah Ta'ala, duduk rasa dia belaka. Tuhan tak ada terfikir pun Tuhan. Ada manusia jadi baik, tak pernah fikir mengenai Allah, tak terlitah pun Allah. Terlitah diri dia semacam. Maka ibadat lagu ni menebarkan hijab kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan ibadat itu menghampirkan kita ke Tuhan. Semakin kita ibadat, semakin rapat ke Tuhan. Semakin semaya, semakin ingat Tuhan. Ni semakin semaya, semakin jauh Tuhan. Semakin sedekah, semakin jauh daripada Tuhan. Semakin baca Quran, semakin jauh daripada Allah Ta'ala. As-sudah. Pelik sungguh. Kalau orang tak mari ayat cerita, tidakkah kita hidup dengan diri kita lupa Allah Ta'ala. Maka malam ni hamba nak kecek satu tajuk lah mengenai hijrah Nabi. Nak kecek mengenai hijrah Nabi ni ramai dah orang kecek mengenai hijrah Nabi. Sekalipun ramai orang kecek, tapi kita kena kecek juga. Tujuan apa dia? Supaya anak-anak muda sekarang, orang-orang muda sekarang boleh dengar cerita Nabi-Nabi dia dulu. Kerana kita ni jarak dengan Nabi ni 1440 tahun lebih tu. Jauh dah cerita tu. Cerita cekwa kita tak ingat dah. Cerita Nabi 1400 tahun lebih dah. Kalau tak ada orang mari cerita, gak pakat mari bulan Muharramnya, tak ada cerita gapo-gapo. Mari bulan Rabiul Awal pun bulan Maulud Nabi senyap, pakai awak tak ada cerita gapo dia. Lahirlah generasi buta tak kenal Nabi dia. Apabila tak kenal cerita Nabi, tak rasa hebat Nabi dalam hati dia. Muka tak pernah dengar cerita pengorbanan Nabi lagu mana. Maka budak-budak wak nyanyi mai ya kok Nabi dia. Sebab apa? Orang tua dia pernah dengar cerita Nabi dia. Oh lagu ni Nabi ambo. Budak-budak lah ni tak dengar cerita. Apabila tak dengar cerita, surah pula tak buat pula. Muharram pun tak buat. Rabiul Awal pun tak buat.
Nisfu Syaban pun tak buat. Rejab pun tak buat. Sudah. Maka budak-budak orang Amerika wak mari cerita dia, budak-budak kita duk minat cerita Amerika. Duduk nampak hero-nya Superman tu lah. Duk hero-nya Power Ranger tu lah. Tak nampak Nabi kita ni hebat. Maka salah siapa dia? Salah pok-pok kita tak royak cerita. Maka katanya orang tidak kenal maka tidak cinta. Nah, nak cinta lagu mana kepada Nabi tak pernah dengar cerita Nabi? Lagu mana kita nak sayang kepada seseorang yang kita tidak kenal? Kita nak sayang ke orang, nak rasa hebat seseorang, nak puja seseorang, kita kena kenal batal tubuh dia tu lagu mana dulu. Kalau tak pernah dengar cerita, lagu mana nak timbul perasaan hormat ke Nabi, sayang ke Nabi, teringat ke Nabi, rindu ke Nabi, rasa jasa Nabi kita ni siapa ke Masjid As-Samadi ni. Ada orang duduk semaya tak rasa apa hubungnya dengan Nabi. Surah ni hamba je buat, tak ada apa. Rasa tak ada hubungnya Nabi cerita lepas dah dia Mekah ni cerita hamba. Tak ada rasa hubungnya. Maka kita duk sebut cerita-cerita Nabi ni biar terasa hubungan kita dengan Muhammad Rasulullah. Jangan cerak tangga orang tua pesan di antara la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah ni, jangan cerak tangga dengan kita. Dilah mana pun Allah ada, Muhammad tu kena ada. Nah, jadi malam ni kita nak dengar satu cerita. Yang mana cerita ni banyak cerita Nabi ni. Nabi hidup 63 tahun cerita dia. Cerita dia jadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Dah, 23 tahun. 13 tahun duduk di Mekah, 10 tahun duduk di Madinah. Dalam banyak-banyak cerita, hok jadi cerita besar bagi cerita Nabi kita adalah cerita hijrah Nabi. Yakni Nabi orang Mekah pergi ke Madinah. Bila kau berlaku? Berlakunya pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal pula. Pas cerita apa? Bulan Muharram pulaknya. Bila Muharram ni kita renjuk tarikh. Apabila zaman Sayyidina Umar, maka panggil sahabat-sahabat bincang nak buat bila kita nak buat tarikh. Tarikh bagi orang Islam. Orang kafir, orang Masihi, orang Kristian ada tarikh dia dah. Dia kira dengan hari lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Yakni lah ni tahun 2020, ni tahun Masihi. Apa maksud tahun Masihi? Yakni tahun Al-Masih Nabi Allah Isa alaihi salam menurut perkiraan dia. Maka sebab tu kita jangan kata kok tahun Masihi, sebab tahun Masihi ni tahun Nabi Isa juga. Tahun Nabi, bukan tahun rekor-rekor. Sekalipun kiraan tu kiraan dia, tetapi dia kata hak ni. Maka tak boleh kita kata tahun Masihi, tahun kafir. Jangan kecek lagu tu. Masihi ni siapa dia? Nabi Allah Isa alaihi salam. Nah, maka apabila zaman Sayyidina Umar berbincang, bermusyawarah nak letak tarikh orang Islam bila kita nak guna tarikh mudah untuk buat gapo-gapo. Katanya sahabat wicadangan lagu ni, akhir sekali kita ambil tarikh bila Rasulullah berhijrah daripada kota Mekah kepada kota Madinah. Kita letak tarikh dia 1 hari bulan Muharram tahun hijrah. Sebab tu panggil tahun hijrah. Hijrah ni bermula Rasulullah berhijrah. Sebab itulah tepatnya 1440 lebih dah Nabi berhijrah. Maka lepas pada tu direnjuk tahun asalnya bulan Rabiul Awal Nabi hijrah. Maka direnjuk dia letak Muharram situ. Maka start daripada tu dikira macam biasa siapa keloni lah cerita dia. Maka cerita hijrah Nabi SAW ni bermula selepas Nabi dalam umur 50 tahun. Yakni lepas daripada Nabi 10 tahun dilantik menjadi Nabi. Lepas pada Nabi usaha dakwah, ajak orang kepada Islam, akhir sekali Rasulullah pergi ke Taif. Taif ni biasalah, ada keluarga Nabi di situ. Nabi berharap kalau hamba pergi ke Taif, harap-harap keluarga hamba sana sambut hamba dan terima, tak apa dah. Ataupun sambut ajak makan pun tak apa dah kalau tak saya terima. Rupa-rupanya Rasulullah tersilap. Apabila pergi ke Taif, nyawak nak kakak nak ke orang kafir. Ada keluarga juga pun tak kira. Habis nyawa pakak pekong Nabi, akhir sekali Nabi tak tahan, lari
daripada Taif keluar dipekong oleh budak-budak. Nyopoh orang kafir panggil budak-budak, wi batu sebutir seorang pakat pekong, kelepuk-kelepuk budak tahu gapo. Kalau orang tua pekong boleh kira lagi, tapi kalau budak ni tak ada, seorang tu yang nak hina seseorang tu berat-berat, dia panggil budak-budak. Wak kena pekong batu kelepuk-kelepuk. Maka Rasulullah dengan anak akak dia Zaid bin Harisah, gi dua orang tu. Zaid bin Harisah tak cakap royak, jangan dok pekong lah wewe, jangan dok pekong, nyok pekong kelepuk. Maka luka Sayyidina Zaid bin Harisah pun luka, Rasulullah pun kelik luka. Luka dalam hati lagi, luka luar lagi. Sehingga ke dalam riwayat kata Rasulullah kelik daripada Taif tu, jalan kasut bunyi cerik, penuh dengan darah dalam kasut. Maka jalan-jalan tu Rasulullah singgah di satu kebun tamar, kebun anggur. Maka tak erat dah nak jalan dah. Katanya Rasulullah, kita berhenti sini, hamba tak boleh nak jalan dah. Nyopekum demo habis luka, tak tahu alik jatuh. Maka Rasulullah pun berteduh di bawah satu kebun. Maka apabila tuai kebun tu tengok Allah kesiannya, nampak ada orang letih tu, maka dia kepih satu tangkap anggur dia, maka dipanggil hamba dia. Okey, demo giwi tu nampak dua orang tu nampak letih. Maka gilah hamba tu wak gi kepada Rasulullah buah anggur. Maka Rasulullah kata terima kasih beri kat hamba ni. Maka Rasulullah pun nak makan, Rasulullah baca bismillah. Apabila Rasulullah petik buah anggur tu baca bismillah, maka hamba tu terkejut. Demo ambil mana, belajar mana perkataan bismillah ni. Katanya Rasulullah, apa demo terkejut? Demo orang mana? Nama apa dia? Katanya hamba tu, nama saya Adas. Nama saya Adas. Saya mari dari kampung Nainawa, nama hamba. Nama kampung hamba Nainawa. Oh, demo orang Nainawa sebenarnya. Oh, situ ada seorang soleh, nama dia Yunus ibnu Matta. Situ di kampung demo Nainawa tu ada seorang nabi yang soleh, nama dia Yunus ibnu Matta. Dia tu nabi suku hamba. Terkejut hamba tu kata, demo tahu mana cerita ni? Kampung hamba Nainawa ni ada seorang nama Yunus ibnu Matta. Dia kata hamba ni nabi suku dengan tu juga. Akhir sekali berimeh lah Adas. Hamba ni berimeh dengan nabi. Usaha dakwah kakak no sore ya mari berimeh dengan Rasulullah. Rasulullah kata jadilah sore pun sore lah, alhamdulillah. Jalan Rasulullah jauh sikit berhenti pula marilah malaikat. Berhenti mari malaikat Jibril dengan seorang malaikat lain pula. Maka Rasul salam kepada Rasulullah tanya, wahai Jibril, ni siapa dia mari dengan demo ni? Katanya Jibril, ni malaikat gunung, malaikat bukit, dia mari nak jumpa, nak kecek kira dengan tuan sekali. Katanya Rasulullah, ada apa dia? Dia kata, ya Rasulullah, hamba tengok dengan butir mata hamba sendiri, demo gi dakwah di Taif, nyawak kenak di orang Taif. Hamba ni kerja hamba jaga gunung. Maka tuai hamba, ya Rasulullah, harus kepada hamba saja, suruh kepit orang Taif dia duduk di antara dua gunung. Hamba kesok bukit ni hamba kepit, hacur lebu tak meninggal bakar. Nampak kurang hajar telajuk dengan Nabi, kata buat kerja lagu ni, suruh ya Rasulullah, hamba kita rebel selalu buat gini, kelepung hacur lebu sebutir kapung. Katanya Rasulullah, tak payahlah. Katanya apa ya Rasulullah? Katanya Rasulullah, hamba berharap sekalipun generasi ayah dia tak terima agama Allah Ta'ala, hamba berharap akan keluar daripada hujung selebih pokok dia ini orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Allah, katanya malaikat tu kata, bagi tak ada lagi mu ni harap lagi. Benar sungguhlah Allah Ta'ala kata kamu tu rahmat bagi sekalian alam. Sadaqa Rabbi, benarlah kata-kata Allah apabila Tuhan kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku ke utuhmu ya Muhammad kecuali sebagai tanda sayang aku kepada atas muka bumi ini. Maka betul sungguh kata, tak marahlah semua, aku berharap lagu tu. Keliklah Rasulullah. Kelik siapa di Mekah orang tak boleh masuk. Kampung sendiri dah. Tengok ujian.
Nak suruh siapa Islam di Somadi ni. Payah. Bukan kalau Nabi berhenti, Nabi kata tak pada. Ambo usahanya ke nak kau orang pakai berhenti. Kafir dah kita. Tak usah kecek besar, kafir kita lah ni. Tentu kafir dah kalau Nabi tahu. Tak usaha. Biarlah bertitik darah pun. Kalau Nabi kata kita berhenti sini. Duk nyopik makan berok kita. Tentu dah. Masjid ni tak ada, surah tak ada, semaya tak ada, puasa tak ada. Tapi Nabi usaha juga nak suruh siapa juga Islam siapa ke tempat kita. Nak masuk ke kota Mekah nyo halal dia orang. Tak usah masuk hangpa bunuh. Sudah Rasulullah kata. Klik kampung sendiri je tak bagi kat orang. Dah orang tak suka dah Rasulullah. Payah nak bawa agama ni deh. Orang kampung sendiri marah. Sedekah orang kampung dia pada sebelum Rasulullah mendakwa jadi nabi, bukan main sayanya ke nabi dipanggil al-aminnya, orang yang sangat jujur amanah. Apabila nabi kecek bab agama, ajak kepada agama tauhid, jahat selalu. Tiba-tiba bertukar. Hok kata makan cek manis sat ni, beci pula ke nabi. Supaya kita saing tak apa. Saing buah, tegar sikit ah. Mucu dah. Tak sedap mo saing ada mo. Betul tegur suruh semaya, betul suruh tutup anak tutup aurat. Tak sedap kecek ada mo. Tahu tak selesai ada mo. Lo ni ingat orang masjid tak selesai. Tak payah. Tahu suruh tak selesa. Nak agama penuh mulut, tapi orang tegur sikit nyetok selalu. Apabila lagu tu Rasulullah panggil orang Debel di Mekah, ada seorang nama orang Debel di Mekah, jamin Rasulullah masuk. Maka marilah orang tu mari jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai Muhammad, mu masuk Mekah tak apa, hamba tanggung. Gapo-gapo berlaku hamba tanggung. Maka Rasulullah boleh masuk semula ke kota Mekah. Rasulullah mikir lagu mana nak buat. Habis usaha dah hamba. Doa siap malam. Usaha ajak orang pergi ke rumah. Pergi jumpa orang-orang ni. Pergi ke tempat tu. Orang tolak belakang. Akhir sekali marilah idea Rasulullahnya. Kata gini kita tunggu musim haji. Musim haji, seluruh orang tanah harap akan mari ke Baitullah, mari buat haji cara zaman jahiliyah lah. Dia ikut juga agama Nabi Allah Ibrahim, tapi amalan dia amalan jahiliyah. Hak penting setahun sekali musim haji, popok dia orang dari seluruh tanah harap akan mari berkunjung ke kota Mekah, mari kita buat cara dia lah, wukuf lah, cara-cara dia lah. Apabila lagu tu Rasulullah kata peluang hamba nak jumpa dengan orang luar. Nak jumpa dengan orang luar. Ngapa orang kampung kita tak minat telajuk. Maka Rasulullah pun rancang. Apabila siapa bulan Zulhijjah orang buat haji, maka dia pergi ke kemah ni kecek. Hamba nak kecek minta maaf boleh tak kecek sikit? Hamba tak saya dengar. Jangan sepak nerak kawan tu. Gi pula jumpa nyo pekong pasir nyo sopoh. Macam-macam jenis. Ada hak sopoh, ada hak gapo. Akhir sekali Rasulullah takdirnya berjumpa dengan satu kemah daripada golongan orang Madinah. Boleh kau dak hamba nak kecek sikit. Okey keceklah. Hamba nak tak apalah. Keceklah demo kecek gapo. Maka Rasulullah kecek mengenai Islam gini-gini. Akhir sekalinya orang Madinah tu kenal mengenai Islam. Masuk Islam lah dia. Apabila lagu tu ni orang mula-mula. Tahun pertama ni orang. Rasulullah pergi satu tempat nama Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama. Rasulullah kata ginilah. Kita pergi malam ni dalam pukul 2. Orang lain tidur belakang, pukul 2 jumpa dengan hamba di orang tempat wukuf di Mina ni, ada satu tempat nama Aqabah. Kita pergi jumpa situ. Maka gilah ni orang daripada Madinah ni pergi jumpa senyap-senyap dengan Rasulullah. Maka Rasulullah pun mari buat bai'ah, buat sumpah janji setia nak tolong Nabi SAW. Ni orang ni mengucap apa dia, janji tak saya bunuh anak, jangan mensyirikkan Tuhan, jangan bunuh anak, jangan berzina, jangan minum arak, beberapa perjanjian. Maka tahun tu Rasulullah kata lega dah kita. Maka Rasulullah pun pergilah klik tahun akan datang. Rasulullah usia 52, 51, 52, 53. Berlaku perjanjian Aqabah yang kedua, tahun yang kedua. Marilah dalam 12 orang. Daripada gerombongan orang Madinah mari cungik Rasulullah, ya Rasulullah, hamba bawa orang ni dalam 12 orang. Katanya Rasulullah tepat sekala di Aqabah pukul 2 malam tanya orang tidur belakang.
Marilah 12 orang tu Rasulullah buat bai'ah, sumpah janji setia supaya gini sekian. Maka kelik pula 12 orang Rasulullah hantar sahabat untuk jadi tok guru mengajar di Madinah. Maka gilah balik pula tahun yang ketiga. Marilah dalam 72 orang daripada orang Madinah, Aus dan Khazraj. Mari temu dengan Rasulullah di Aqabah juga. Aqabah tempat yang sama, tengah malam. Apabila lagu tu lepas pada Rasulullah minta bai'ah, sumpah setia, maka Rasulullah kata tak apalah, jangan berjanji, jangan mensyiriki Allah, jangan gini. Maka lepas pada sudah perjanjian, orang Madinah kata kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, kita ni 3 kali dah kita buat bai'ah ni. Hamba tengok ya Rasulullah, tempat demo di Mekah ni tak ada sokongan sangat kepadamu ya Rasulullah. Nampak orang kampung sendiri ya Rasulullah, nampak tak berkenal terlajuk dengan ajaran yang kamu bawa. Mari tempat hamba lah ya Rasulullah. Di Madinah ni tidak ada satu rumah kecuali akan sebut nama mula ni ya Rasulullah. Marilah tempat hamba ya Rasulullah, jangan bimbang. Kata orang ramai dah orang Islam di kota Madinah, mu mari saja kami akan sambut, kami akan jamin keselamatanmu. Kalau orang nak kena mu kau apa dia, hamba akan lawan. Katanya Rasulullah, betul kau? Betul kau demo nak buat gitu? Kalau hamba pergi tempat demo nak jaga keselamatan hamba. Betul ya Rasulullah, hamba gelo gada nyawa dan harta. Tak apa. Kalau lagu tu tak apalah, nanti kita bincang pula. Kliklah 72 rombongan, maka Rasulullah buat perjanjian, tengok insya-Allah hamba akan pergi tempat demo. Maka lepas daripada perjanjian itu bulan Zulhijjah ketika usia Nabi 53 tahun. Maka Rasulullah pun lepas pada tu perintah ke sahabat-sahabat dia berhijrah ke kota Madinah. Semua orang-orang Islam berada di Mekah wajib hukumnya keluar daripada kota Madinah, kota Mekah, pergi ke kota Madinah. Maka semua sahabat pergilah. Hok pergi sore-sore pun ada, hok pergi sekumpulan pun ada, hok kaya tinggal harta sini, pergi selas punggung gitu ya ke Madinah. Maka pergilah. Orang lain takut belakalah. Nabi Muhammad tak hijrah lagi. Sayyidina Abu Bakar tak hijrah. Sayyidina Ali tak berhijrah. Beberapa orang tidak dibenarkan hijrah lagi kerana tak dapat wahyu lagi. Hok dapat wahyu, selain daripada tu hijrah belaka. Keluarga Rasulullah tak hijrah lagi. Orang lain semua berhijrah. Maka antara hok yang berhijrah adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni debel tak debel orang lain kalau berhijrah lagi slow. Tetapi Sayyidina Umar ni debel tak debel dia, tai dia nak keluar hijrah, dia pergi ke Kaabah. Apabila pergi ke Kaabah, maka dia naik di tangga di pintu pintu Kaabah, maka dia royak. Esok pukul 8 pagi ambo nak pergi berhijrah. Mana-mana rasa debel boleh sekat ambo. Rasa debel ke? Boleh sekat ambo. Ambo nak tubik esok dalam pukul 8 pagi. Siapa dia nak suruh bini dia jadi janda, anak dia jadi yatim, harta dia jadi saka. Tunggu ambo tu. Dikuar keluar. Pitu keluar kota Mekah. Sore habuk tak berani. Tu Sayyidina Umar debel tak debel dia. Ya cabar nah. Siapa dia berani sekat ambo? Pergi sekatlah. Kalau nak suruh bini jadi janda, anak nak jadi yatim, harta jadi saka. Jumpa ambo. Maka Sayyidina Umar keluar. Maka apabila lagu tu, orang kafir mula rasa bimbang. Sudah. Kata apa dia? Orang Islam di Mekah lah ni berhijrah ke Madinah. Ambo bimbang, takut dia buat pok dia dapat markah dia di Madinah, gak sodah lah. Dan dia kuat, dia mari serai kita sodah lah. Maka mesyuarat tergempar di Darun Nadwah yang dikepalai oleh Abu Jahal. Panggil semua kabilah di jahiliyah di Mekah pada masa tu, panggil mesyuarat. Mesyuarat tajuk tergemparnya, lagu mana nak atasi ni Muhammad dan ajaran dia. Nak buat lagu mana? Antara yang hadir dalam mesyuarat tu setan. Iblis hadir juga. Bisa suruh mesyuarat. Iblis hadir juga. Nah, iblis hadirnya dengan pakaian seperti orang Saudi lah ni. Jumpa. Toilet saya mega. Mari.
Dalam kitab kata kasyaikhin najdin. Kasyaikhi najdin. Pakaian dia seperti syekh orang Najd. Orang Najd dia pakai merah gini kan? Orang Saudi kan pakai lagu tu. Lagu tu. Iblis mari pakaian dia ketika mesyuarat. Maka apabila mesyuarat nggih, waktu bi usulnya kata lagu mana lah ni orang Islam mula berhijrah ke kota Madinah. Orang Madinah pakak-pakak dengan orang Islam, takut dia mari surai tempat kita nak buat lagu mana. Hak ni idea, hak ni idea. Akhir sekali Abu Jahal. Abu Jahal ni orang paling kedebel sekali lah. Dia orang tua, orang banyak pengalaman, orang rojok ke orang di Mekah ni. Orang paling bijak, nama dia Abul Hakam sebenarnya. Bapak bijak Abu Hakam. Tetapi apabila dia lawan Nabi, tukar nama jadi bapak jahil Abu Jahal dah pula. Nah, sebab lawan Nabi. Asalnya orang paling bijak, tapi bijak lawan Nabi jadi Abu Jahal. Apabila lagu tu katanya Abu Jahal ambil idea gini. Kita panggil, pok kita ni ada lebih dari 70 orang, 70 kabilah. Di Mekah ni ada 70 kabilah hidup pak kita. Setiap kabilah atas seorang pemuda hok bisa-bisa, hok hebat-hebat, hok bisa gocoh, hok bisa silap. Bahawa apa dia? Ambo akan wisah tu bilah pisah hok buh racun dah. Bahawa apa dia? Gi jumpa dengan Muhammad pakak tikai ramai-ramai. Lepas tu, kalau tikai ramai-ramai, kabilah Nabi tak boleh nak balah. Kabilah Nabi Bani Hashim dengan Bani Muttalib tak boleh nak buat guana. Sebab apa? Sebab kita 70 kabilah. Dia nak marah lagu mana? Dia nak pergi lagu mana? Kalau hamba arah kabilah hamba, gi tikai Nabi, jadi balah kabilah. Balah kabilah, tak aman negara kita. Negara Mekah akan jadi huru-hara. Maka kalau kita pakak-pakak ramai-ramai, gi tikai Nabi Muhammad, mudah. Maka kabilah Nabi Muhammad nak balah tak boleh. Akhir sekali dia akan minta dia kita kata lah sikit sorang 100 ekor unta badai nak bunuh sangat. Nah katanya Iblis apabila dengar cadangan daripada Abu Jahal, Iblis kata masya-Allah. Masya-Allah pula. Iblis kata cadangan lagu ni hamba tak pernah dengar. Hak ni hak terbaik sekali. Gi buat selalu takut dia lewat kat apa dia. Maka masyarakat pada hari tu putusnya buat lagu tu bunuh Nabi, buat ramai-ramai. Lilatih gapo dia? Pokok dia duduk mesyuarat di Darun Nadwah. Nabi senyap-senyap pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Mari nyo waktu tengah hari tak ada orang mari ziarah. Ya kalau musim panas ni orang Arab tak pergi ziarah orang tengah hari sebab panas. Dan orang Arab yang tak duduk atas-atas, dia duduk dalam tanah. Teh sikit sejuk. Maka payah sikit nak ziarah. Musim waktu tu waktu orang tak pergi ziarah orang. Maka Rasulullah pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar kecek. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, turun wahyu dah kita untuk berhijrah. Maka Rasulullah kata, ya, ambo dapat wahyu, ambo kena berhijrah dah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun suka. Patu ambo ni temai kau. Temaimu jadi temai aku. Berjerit Sayyidina Abu Bakar kerana diberi penghormatan kepada Rasulullah, jo temai dia ketika berhijrah. Bukan calai-calai orang. Orang tak berapa nak boleh percaya, tak boleh ikut Nabi, ikut baik pun ni. No. Maka Sayyidina Abu Bakar ni jadi temai Rasulullah ketika berhijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ketika mula-mula mu suruh hijrah, hamba cadai dah 2 ekor unta. Untuk kita berhijrah, hamba wi makan cukup lekat dah, kelengkapan gapo dia pitih untuk kita hijrah, cukup belaka dah, dan hamba minta satu perkhidmat. Orang aja tunjuk jalan nama Abdullah ibnu Uraiki. Abdullah ibnu Uraiki ni Yahudi, Abdullah ibnu Uraiki ni Yahudi. Tetapi kerana dia hebat, bisa dalam bab jalan, Sayyidina Abu Bakar ambil khidmat dia. Kalau kita ambil khidmat Yahudi kayaknya lepak ke dia kau apa dia. Tak tahu berkali dia jenis jujur kau berkali. Nyawa Yahudi nyada juga baik tak kena nak orang berkali seorang dua nah. Maka Abdullah ibnu Uraiki ni janji dengan Rasulullah kita berhijrah. Apabila lagu tu katanya Rasulullah, okey kita jumpa di luar kota Madinah di tempat sekian-sekian. Lepas kita jalan sebentar, kita rehat di Gua Sur. Okey beres. Malam tu Rasulullah siap bagi. Turunlah Jibril kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, malam ni jangan tidur di tempat tidurmu ya Rasulullah. Malam ni tubik selalu. Berkali Rasulullah nak lewat sikit kau lagu mana, katanya Jibril, lepas hisau tubik selalu. Jangan tidur tempat tidurmu, suruh orang lain tidur. Sebab apa? Ada orang nak bunuhmu. Penuh orang dah keliling ni.
Keliling rumah Rasulullah 70 orang, duduk atas kursi, duduk atas meja, duduk atas kipas, duduk atas ekong, nak terikai, nak pergi tikai Nabi. Maka apabila lagu tu, maka Rasulullah panggil sepupu dia, iaitu Sayyidina Ali. Mari Ali. Adakah apa dia ya Rasulullah? Mu tidur tempat aku tidur. Ni ambil kain sebah ambo ni warna hijau, okey selimut. Apa ya Rasulullah? Ambo dapat khabar, dapat wahyu. Ambo ni ada orang nak bunuh ambo malam ni dan ambo diperintahkan berhijrah. Kita kalau dengar Rasulullah kecek lagu tu, demo nak keluar hijrah. Tinggal ambo duk tidur selebing sini. Pas kalau orang nak mari bunuh. Pas kalau yejak kena ambo tidak ke sallallahu rabbuna ambo. Kalau kita tentu jawab lagu tu dah. Dak Sayyidina Ali tak kecek lagu tu dengan Rasulullah. Kalau kita gamuk kata, demo nak pergi. Nak pergi lagi. Pas suruh hamba jadi terpusing. Oh sedap lagu tu. Kalau kita taubat lillah kecek lagu tu, ho bunyi Allahu akbar penuh mulut dah. Bunyi lagu tu taubat lillah lagi berat apa kita. Dengan jubah-jubah serbai tahu Maka Sayyidina Ali tak kata apa. Hak ni tebusan pertama di dalam Islam. Orang yang sanggup tebuh nyawa orang pertama ni iaitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, dah Rasulullah tu tidur. Cuma Rasulullah kata sebelum Rasulullah tubik jangan bimbing Ali, tak ada berlaku gapo-gapo. Oh, apabila Rasulullah kata lagu tu, sedap duduk selalu. Nah, maka lu tubiklah Rasulullah. Ada riwayat kata turun surah Yasin, ada kata Yasin tubik lama dah. Cuma Rasulullah baca surah Yasin ayat 1 sampai ayat 5. Nah, siapa kat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim sadda fa ausyainahum fahum la yubsirun. Maka Rasulullah ambil pasir cekok, Rasulullah pekung. Apa Rasulullah tak tubik nyadar lagu tu, pakai tawakal lagu tu. Ingat, Rasulullah ini nak ajar kita syariat. Sebab tu kita tengok orang tua nak turun rumah ada cara bahasa dia. Hari Rabu turun kok mana, hari Selasa turun kok mana. Tak usah belajar ilmu lagu tu. Nah, Rasulullah ambil pasir cekok, nak kata syariat, nak ajar, kena ambil juga cara bahasa. Orang lo ni nyo pakat suka kok orang tua dia. Kurafak ilmu lagu tu. Oh, kurafak selalu. Dia tak tahu apa buta. Nah, sedak kata ayah dia sikit-sikit syirik lah. Oh, ayah demo ni kuat kurafak. Nak naik kok ni kena buat lagu ni cara bahasa. Masuk dalam hotel lagu mana. Lo ni tak ada adat langsung. Pakat tobek tak mikir, tak tahu apa dia style tawakal. Tawakal gapo lagu tu. Nabi tobek tak nyada-nyada lagu tu. Nabi cekor pasir juga buat syariat kata pekung. Buat tanda orang tua kata. Bila masa berlaku syiriknya kalau tidak Nabi tobek nyada lagu tu ya. Pakai style tawakal lo ni leh. Oh percaya benda lagu ni. Tawakal tu hai ada kan belum nyada main kena sebutin. Menerak gosok sekali. Pas kalau kata tak cidik dia marah kita. Nah, tak reti kata cara bahasa orang tua lagu mana. Buka tanah tak reti juga. Mari gak kena tanam pakai buat sodok-sodok buat rumah. Mula masuk hatu, masuk gapo dia. Tak reti cara bahasa. Orang tua dulu nak buat rumah, nak buat gapo, reti cara bahasa. Kecek sepatah selidah. Siapa dia duduk sini minta tolong beralih lah sebelah kau ni nah. Ambo nak buat rumah. Mari pula esok pula. Siapa dia hak duduk sini, hak hidup ke, hak gaib ke, hak nampak, hak zahir ke, minta tolong pindah kau ni. Siapa 3 hari baru pacok tanah, pacok kau ni buat rumah. Tak ada gapo-gapo. Ni mula-mula naik rumah, lepas semaya hajat kena cekik di hatu dah Mula-mula kena cekik di hatu. Dah hidup tak ada adab. Hidup tak ada adab. Kita ni berkongsi bumi ni. Yang hidup rasa kita seorang hidup atas muka bumi Tuhan ni. Jin lagi, goni lagi. Kita ke khalifah kena kerti cara bahasa. Ni gitu sikit syirik tak boleh kata lagu tu. Minta tupai lalu kau bergaul dia syirik selalu cepat nak kata syirik nah. Kita ni orang beradab. Manusia ni khalifah kena reti cara bahasa. Dia tupai. Ni buat rumah jambai atas tempat lembek dia tidur. Ngepeklah kawan tu nya cekik tekok kakak nok lah bahasa kakak ni gamuk kata. Kalau belaga tandah tak apa. Ni tempat bilik ambo nya buat tandah. Gamuknya marah ke dia. Pas mula tak cakap sembuh air tawar beru. Nah, kurang hajar dia panggil. Lepas tu khalifah kau perangai lagu tu. Orang tua dulu ajar beradab. Kita pergi ke laut lagu lain. Kita masuk hotel lagu lain. Masuk rumah orang lagu lain. Nak turun rumah lagu lain. Nak naik rumah lagu lain. Adab cara bahasa. Lo ni syirik belako-lako. Kurafak belako-lako. Kurafak gapo. Nabi Muhammad ambil pasir cekok bro.
Ya pekong tu semua hok 70 orang. Hok dok tunggu nak tikai Nabi habis kembu pasir atas kepala belakang. Maka 70 orang pemuda hok nak bunuh Nabi pada malam tu semua mati dalam keadaan kafir ketika perang Badar berlaku. Semua mati kafir pada perang Badar berlaku. Apabila Rasulullah tabun ngecik pasir atas kepala dia, selok kawin tu. Mucu mulung-uluk. Kau tengok ni. Akhir sekali Rasulullah jalan pergi jumpa Saidina Abu Bakar. Pergi Saidina Abu Bakar jalan masuk gua su. Lama dekat dengan subuh marilah Iblis. Iblis mari pula minat Iblis. Iblis mari pula mari menyamar sebagai seorang tua, mari cuik. Mari cuik ketua dia kali panggil kapten dia. Hok sungguh sekali, kali hok depan sekali bawa pisau, hok dengkop begitu. Tunggu gap dia. Katanya pemuda tu, hok muda tu kata, musyawarah dah kemal dia kata. Nak tikai Muhammad mana? Ke musyawarah dah kata. Tidak pocik hok setuju sekali kata. Dia kata tak suruh buahlah. Muhammad pergi sak takut. Pergi apa? Ambo tanya kawin sebelah tu duk hitam dengan seperung tu. Yang tadi tu. Yang tadi agak munafik tu duk selimut duk guling batin tu siapa dia? Ambo nak tengok yang tadi lagi. Bukan ambo jenera. Ni mata ni tak kena ni. Minum air kopi boleh tak seping ngatuk minum bro tengok. Nak bagi jaga ni tak sewit lepas ni. Katanya pak cik tu kata hak tu kata budak. Tak dengar kata orang tu, kata budak ni. Kita tengok sendiri. Ambo royak sungguh Muhammad pergi sak takut tu lagi tendai pintu kita tengok. Dia pun kata pak cik ni tak percaya. Tengok ambo pok kita tendai tu gak pergi tengok tarik kang nak tiket. Saidina Ali pening pok dia. Ambo tengok Muhammad pergi kain ni sak ni. Ambo tengok dia selok lama mana dah daripada iso sampai subuh selok tak tahu masa mana dah. Ni duk napok macam tak selok duduk lagu tu. Apabila lagu tu Allah tak jadi perancangan kita. Siapa beritahu kepada Abu Jahal? Mengepek Abu Jahal. Abu Jahal kata, weh, basuh kakah ni 70 orang ni sia-sia. Ambo belanja nasi khabu, weh makan petih, weh 50 riyal seorang. Tak ada Muhammad seorang pun tak ada. Bunyi kata debe, kata hero, kata 7 gelenggang benar. Boxing lah gapo dia. Nabi Muhammad peko pasir menerak. Tak ada apa menyusuh kata wak habis pitih ambo belanja rokok lagi 3 buku seorang. Oh tak pakai lasu kata lagu ni. Faham ke mana? Biar orang tua sendiri cari nampak budak-budak tak boleh harap lah mana. Biar orang tua sendiri cari. Maka geng-geng dia sesek tua ni, sesek biasa ni, sesek ayah henda ni. Ayah henda mari belakang ni. Marilah Abu Jahal dengan geng-geng dia hak tua. Pergi cari sendiri tak agak dah. Pergi cari jejak Nabi. Maka Abu Jahal panggil seorang. Dia panggil Tuk Kiafah. Kiafah ni di dalam pengajian agama kita, antara benda pelik dalam Islam ada 7 benda, 8 benda. Antara hak benda pelik salah satunya Kiafah. Kiafah ni tuk tenung. Dia tengok tapak tangan, dia tengok pasir, dia boleh kesal orang. Tuk Kiafah ni bisa tak bisa? Kalau orang jerit pasir dia boleh cek. Dia ambil pasir bekas orang jerit dia boleh kesal. Orang ni tubuh sekian-sekian. Dia tak makan 2 hari dah ni. Perut dia ni buat apa dia ketar ni kenalin. Dia orang sebelah Madinah ni boleh royak sosa. Pasir bekas jerit. Terus sekian-sekian. Gini, dia menghala kepada sebelah ni. Gini. Masa dia jalan tu dia minum air Nescafe. Boleh royak belakang berat apa semua. Bisa Tok Kiafah ni. Bisa tak bisa? Bisa jumpa sungguh. Tok Kiafah ni tengok jari ni Kiafah ni panggil dulu panggil tilik tangan ni. Nabi sendiri iktiraf. Nabi iktiraf kemahiran popok dia. Hak ni tak boleh belajar, dia macam bakar dia, keturunan dia jenis boleh baca. Boleh baca tapak tangan, tapak kaki. Ceritanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak akak Nabi. Dulu orang panggil Zaid bin Muhammad. Sebab Nabi pegang masa kecil lagi, Rasulullah beli, maka Rasulullah pegang siapa orang panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sebab Zaid ni comel. Maka orang kata macam anak Nabi Muhammad. Akhir sekali mari pok dia Harisah. Mari nak tuntut ambil anak dia. Sebab dia Zaid ni asal orang kaya. Maka dicolek dia orang, akhir sekalinya dijual jadi hamba, Rasulullah pegang. Marilah pok dia, mari nak ambil semula anak dia. Jumpalah di Madinah, dapat berita dibeli oleh seorang lelaki nama Muhammad. Dia pergi Harisah ni pergi. Apabila pergi nak rakyat kata ni anak saya lah. Maka orang tak percayalah bapak Zaid lagu mana Harisah ni tak comel. Okey. Kalau dengan Muhammad tu sesuai, tapi kalau dengan Harisah ni apa tak kena. Maka Harisah tak tahu nak kata lagu mana sodoh. Ni anak ambo ni.
Akhir sekali gini ya, Rasulullah kata kita panggil Tok Kiafah. Tok Kiafah lah kita panggil. Kiafah ni ilmu, satu ilmu Kiafah kita panggil. Okey. Zaid tidur, pok dia tidur. Ambil selimut, tudung muka dua-dua. Waktu ambil kaki gini. Maka panggil Tok Kiafah. Lagu mana ni? Tok Kiafah tu tengok. Okey, kaki ni mari daripada kaki ni. Dia jawab. Dia tengok tapak kaki ya. Ni tapak kaki ni asal daripada tapak kaki ni. Rasulullah kata, "Ya." Rasulullah minta berkhidmat. Orang tengok gini. Kemahiran dia. Rasulullah iktiraf. Maka pok dia Zaid bin Harisah. Maka wi peluang. Akhir sekali Zaid nak duduk dengan Rasulullah lah. Guano-guano tertuduh nak duduk dengan Rasulullah. Sekalipun ayah dia mari daripada jauh, teringat saya juga tetapi dengan Rasulullah dah jadi sebati dah. Zaid bin Harisah. Ni Tok Kiafah bisa tak bisa. Pak kita pun ada juga dulu tak tahulah nipu kau gapo pak kita lipat tu ramanya nampak tu. Nampak macam tok bomo, nampak gerung, nampak serbai pola apa semua boboh rambu, boboh kepala korok, nampak gerung. Ngaruk rupanya. Kita dok percaya nama hok ngaruk banyak, tapi hok betul pun ada. Hok kemahiran ni hok betul pun ada. Hok nipu tak sedok kira lah, bukan dalam bab nojong saja. Doktor nipu lah ni, kontraktor nipu. Kalau bab nipu tak sedok kira lah. Lah ni hok jujur tu benda tu ada. Nabi Muhammad pun iktiraf ilmu lagu ni. Apabila lagu tu popok dia panggil Tok Kiafah cari-cari jumpa. Gigi siapa dekat gua su? Saudara. Siapa dekat dengan gua su hilang jejak. Tak jumpa cari jejak. Apa? Allah Ta'ala perintah ke pokok. Kita nampak pokok macam tak ada pedoh atas muka dunia ni. Pokok duk hangguk-hangguk. Ngaji pun duk hangguk-hangguk baca buah kata. Tetapi tok dia, cekwo dia dulu pernah tolong Nabi kita. Lagu mana? Dia pergi sepok dengan ekor dia. Tak nampak tapak kaki Nabi jadi keliru. Tok Kiafah tu jadi pening. Sudah tak ada tanda ni. Lepas tu, mari ke apa dia? Mari boropati gisare gitelor di muka pintu Nabi. Tengok dia Tuhan nak tolong. Pertolongan yang tak munasabah. Kalau Tuhan nak benar ke Islam tak munasabah Tuhan boleh buat. Barang hok kita kata tak masuk akal. Mari pula labo. Mari tolong Nabi buat sarang hok jamin jak RM4 panggil. Bukan jamin hok baru, jamin hok remolek barang tak tahu jamin mana bekali hok gini seni okey dia. Bekali tok gawo dia kau guano lagu mana bagi cara lama. Gila. Abu Jahal orang-orang besar siapa berhenti kat tapak kaki berhenti. Lagu mana? Tok Kiafah lagu mana? Katanya Tok Kiafah hamba habis jejak dah. Sekat ni hamba boleh kecek. Kalau tidak hamba kecek nipu dah. Pas lagu mana? Gini. Tuan ni dua orang dua kemungkinan. Sama ada dia masuk dalam tanah dia terbang ke langit. Sudah kata. Katanya Abu Jahamu ni kalau nak mengarut pun tak sedap mengarut depan aku. Kata aku orang tua juga muak gora lagu tu kata. Masuk dalam tanah terbang kat langit kata mana. Berkata kalau tak erti dah tu hang mulai pening dah tu lapan nasi dah tu kau gimana jadi. Apa jadi senyap kata. Katanya sungguh hamba tak boleh nak kecek dah. Katanya Abu Jahal sudah. Tok Kiafah dia tak boleh nak kata gimana. Abu Jahal duk mikir. Orang lain duk perasa. Dekat tu kuasa. Katanya orang kafir kata, "Amu nampak sini dah." Dah jejuk habis. Tak ada dah tempat lain. Amu nampak sini. Katanya Abu Jahal tak apa, kita pakat pergi tengok. Pergi ni popok dia. Jumpa dah orang tua-tua saja kan. Orang tua mana mengaku kalah. Nampak orang tua. Jumpa dah popok kita. Hok muda tak agak langsung kata. Nampak tu tubuh kata. Nampak kena pasir sekali, pedih mana tahu tak tahu alik-alik jatuh. Ni orang tua ni nak tunjuk cara ilmu ni. Nampak skill dia sayap labuh, sayap sikat apa semua mari mari. Gi tengok tu. Dia pun kita tengok. Abu Jahal kita tengok. Katanya kafir tu Muhammad dengan Abu Bakar dekat dalam ni. Sayyidina Abu Bakar kata dah, kakak. Sudah katanya Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia jenguk lagu ni. Dia gua tu dia bukan masuk gini, dia masuk ke bawah gini. Kena nyuruk masuk gitu. Katanya Abu Bakar kalau dia waktu tungging gitu tengok, Allah nampaklah kaki kita sengih orang sudahlah katanya ya Rasulullah. Katanya Rasulullah apa mu kata ya Abu Bakar? Mu rasa perjuangan kita ni tipu ke? Katanya Abu Bakar dok ya Rasulullah, aku tak pernah menyesal duduk mengamu ya Rasulullah. Hok hamba bimbang nyomu ya Rasulullah. Hamba kalau mati tak ada masalah. Tapi kalau mau mati ya Rasulullah, tak usah kecek bab Islam habis cerita kita. Perjuangan kita habis kat ni. Tak boleh nak kecek gapo dia dah mau mati ya Rasulullah. Katanya Rasulullah jangan bimbang ya Abu Bakar. Innallaha ma'ana.
Allah bersama kita. Maka tenanglah Saidina Abu Bakar. Maka Abu Jahal tengok dia Tuhan nak tolong ni. Pala pengak dia sendiri jadi pening. Abu Jahal kita tengok. Mari dia panggil orang kafir tu, hok kata Abu Bakar dengan Rasulullah masuk ke dalam. Mai tengok. Dia mau tengok dak saril labon. Mau tengok. Ambo ni ngaji bab saril labo saja 40 tahun. Ni saril labo ni kalau menurut pengetahuan ambo sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Kalau Nabi Muhammad nyuruh masuk cari dah saril labo ni. Dia buat saril baru. Ni saril lama ni. Lama dia sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Pah dua parti tengok dak telur. Kalau Nabi ukah, Nabi Muhammad nyuruh berselerok habis pecah habis kata. Bertukar habis saril labo. Tengok dia tu nak malu orang kafir. Pala pengak dia sendiri halal pula. Pas kita nak masuk, tak usah masuk Oh. Tengok, dia tu nak balik butir mata kan, tak nampak jadi. Dia pula jadi dok cover pula. Tak usah masuk tak ada pedoh. Yang masuk akal ke. Mengaji sekolah tu kata, masa mengaji dulu tak cakap rotan. Pergi makan wah macam dalam gapo dia orang suruh sekolah, pas mula tak erti. Ni tengok saril labo tahun berapa. Mengaji sains tak mengaji. Hak tu kata masalah. Dengarlah kata orang tua ni. Abu Jahal royak. Siapa dia berani letak? Kelip belakang. Abu Jahal tak sini masuk. Selamat Rasulullah dengan Saidina Abu Bakar. Nampak rapat dah kalau kita sini ke situ dah. Tunggu sini gitu ya nampak dah. Tapi Abu Jahal pula bersungguh. Kelip pok dia ke serabu. Siapa pukul berapa ni? Pukul 12 boleh ke? Sudah. Ngoyok selalu nak kata ya dok, nak kata dok ya. Nama kita Skoda kita ni. Jadi apabila lagu tu klik dia. Klik ke Mekah, panggil semua orang Mekah. Ambo istihad ke siapa dia boleh buat klik Muhammad dan Abu Bakar. Hidup atau mati hadiah dia 100 ekor unta. Kalau unta harga 8,000, 800,000. Kalau harga 10,000, sejuta ambo bayar. Tu. Bunyi lagu tu kak. Budak-budak muda hok duk makan Maggi ketan. Duk makan Maggi campur, duduk main gitar atas kalebok, hok tak ada kerja, duduk ngapa? Peluang. 100 ekor unta. Habis pakak pergi cari, tobek habis budak-budak muda apa pergi cari Rasulullah. Bawa kelewek, bawa chainsaw, bawa gapo dia, bawa pistol, bawa gapo dia. Nak pergi cari Rasulullah. Pergi cari. Ni tawar 100 ekor unta. Dengar duk tengah cari tu marilah ada satu kedai lah, kita kata kedai lah, kedai. Mari orang daripada rombongan mari jalan. Mari dia kata orang rombongan orang daripada Madinah tu mari dia kata hidup buah kedai kopi. Dia kata hangpa tengok macam Muhammad dengan Abu Bakar. Tiba-tiba ada orang perasan dia kecek lagu tu, orang tu bertarik. Nama lelaki tu Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik pun tarik lelaki tu, dia kata, "Mu kecek gapo dia saat ni?" Dia kata hangpa mari daripada Madinah. Hari ni baru siapa? Hangpa nampak macam Muhammad dengan Abu Bakar sebelah kau tu. Dia tak tahu kita. Katanya Suraqah, "Wak tebik peti 15 riyal." Tak apalah 15 riyal. Mu tak ada peti juga kan. 15 riyal. Mu duduk senyap, jangan royak kat orang. Mu nampak Abu Bakar dengan Muhammad duduk sebelah kau ni. Mu jangan royak kat orang. Ambil kau ni senyap, makan mari ketel senyap-senyap, lepas tu klik tidur. Jangan duk buang orang, jangan buang orang. Kawan tu dengar Rasulullah kata, "Jalan sebelah mana dia menampak?" Dia mari sebelah patah. Jalan sebelah patah dia ambil. Biasa orang kau ni dekat. Kalau tengok sebelah patah jari orang kena jalan lagu tu. Jalan payah tu. Suraqah bin Malik kelik, ambil kuda dia, ambil senjata dia, ambil kelewek, cocok siku, habis bawa belakang kakak. Penuh dengan siap ngabok apa semua lagi. Ambak-ambak jumpa Rasulullah dengan Saidina Abu Bakar. Katanya Saidina Abu Bakar, "Ya Rabbi, ambo tak cekak dah. Habis usaha dah. Jumpa lagi kakak ni Suraqah bin Malik ni." Gitu dia acu dekat dengan Rasulullah, katanya Saidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, selok dah kita sekali ni jumpa dah Suraqah ni," kata. Apabila dekat dengan Rasulullah bersembah Suraqah. Tuhan pegang, bumi pegang, kuda dia sembah dia gedem. Minta tolong dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad gini. Maka Nabi Muhammad kata tak apa lepas. Naik pula. Naik kali kedua, bukan kata pergi dah, ambak lagi Rasulullah. Ambak sapa 3 kali. Apabila sapa 3 kali dia bersembah, Rasulullah kata gini, "Mari Suraqah." Waktu panggil nafsu serakah ni gini. 3 kali tak nak lagi. Tu nafsu serakah tu Suraqah bin Malik asalnya. Suraqah bin Malik. Tu nafsu serakah. Apabila sapa 3 kali Rasulullah kata, "Ya Suraqah,
Mu tak boleh buat gana dah kat aku. Maka Suraqah senyap, dia tahu Rasulullah ni nampak pelik sangat gini. Apa kata dia? Gini. Mu boleh tak janji dengan aku? Janji apa dia wahai Muhammad? Mu kelik ke Mekah. Mu kelik, mu senyap jangan kata apa dia. Jangan orang cerita kata aku lalu sebelah jalan patah ni, mu pakai kata tak jumpa siapa-siapa dia. Patut apa dia ya Rasulullah? Mu nak bagi apa dia kat aku? Sekata kau tu terlepas dah tu dah hangpa. Sallallahu rabbuna agak minyak kereta tu habis pakai habis dengan gitu. Pas lagu mana sekata tu? Katanya Rasulullah, aku menjanji aku akan wi gelar raja Parsi kepada kamu. Tengok Rasulullah buah. Kita kalau kita deh. Buah kuat. Demo belum tentu hidup mati. Koya nak wi gelar raja Parsi tu. Dulu dunia dikuasai oleh dua kerajaan besar, Rom sebelah, Parsi sebelah. Sebelah, kok ni Parsi sebelah Rom. Tiba-tiba Nabi nyawa dia belum tentu apa dia lagi boleh dia janji hamba akan wi gelar raja Parsi kepadamu wahai Suraqah. Tapi tengok orang kafir pernah hidup dengan Nabi, dia tahu Nabi tak pernah kecek nipu. Kita kau wang-yang bagai nak mati lolo tak tahu alik-alik jatuh janji raja Parsi. Nama kalau kita dak Suraqah orang pernah hidup dengan Nabi. Hamba percaya ke demo yang ya Muhammad, hamba percaya ke demo. Tengok. Klik kawan tu. Klik pakai senyap. Siapa orang kata tak apa Suraqah kena penyakit Covid apa pakai senyap duk dalam duk karantin tak kecek dengan orang. Weh kelik berat kata kena. Tak ada kata dah jangan tubik tak pakai mask tu. Kena. Akhir sekali senyap kawan tu senyap tak kata apa dia. Janji sungguh. Tetapi apabila Nabi Muhammad janji zaman Sayyidina Umar, zaman Rasulullah tak boleh, Abu Bakar tak boleh, zaman Sayyidina Umar. Apabila zaman Sayyidina Umar 2/3 dunia kita kuasai, antaranya kita kuasai Parsi. Parsi ni sebelah lek atas ni. Kecek bukan kecek Arab dah, kecek India, Urdu campur Arab. Sebelah lek ni. Parsi. Raja Parsi tu antara alat kebesaran dia raja kerja Parsi. Apabila kita rapah kerajaan dia, maka dia ambil harta ghanimah. Antaranya gelar raja Parsi. Maka ketika nak ambil ada seorang sahabat berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, hamba ingat lagi Rasulullah pernah janji dengan Suraqah nak wi gelar ni kepada Suraqah." Maka Sayyidina Umar panggil Suraqah. Suraqah Islam dan tua dah pada masa tu. Ambil Rasulullah pun Sayyidina Umar pakar gelar dia. Ni janji Nabi hamba kata nak wi gelar kepada demo raja Parsi dulu. Tengok janji. Kalau Rasulullah kata nak bui sungguh. Soko Suraqah bin Malik. Nabi. Kalau dia kata boleh sungguh. Bukan kata insya-Allah, tak ada istilah lagu tu. Sahabat pakai pegat jodoh selalu. Maka sapalah Rasulullah berjalan, akhirnya sapalah ke kota Mekah. Sampai ke kota Madinah. Sapa ke Kubuk, buat masjid, berti di kabilah Bani Suling, bi Auf apa semua, buat semaya Jumaat, pas masuk ke kota Madinah. Masuk ke kota Madinah, maka orang Madinah sambut lagu mana? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru telah naik 1 bulan purnama min saniyatil wada' daripada lorong saniyatul wada'. Dia jalan ada nak pergi ke Mekah tu, dia ada nama lorong tu, dia panggil saniyatul wada'. Maknanya jalan orang Mekah lah mari kepada Madinah. Wajib syukru alaina, wajib kita berterima kasih ke Tuhan selama mana pendakwah mengajak kami kepada agama Allah Ta'ala. Maka bernasyidlah sahabat-sahabat di hadapan Rasulullah dengan gedung depan Rasulullah. Sambut Rasulullah dengan gendai, berambak anak dara, bini orang, gapo dia, mari sambut Rasulullah. Maka Rasulullah pergi kat orang tino gendai. Allah sukanya Rasulullah mari tempat kita, Rasulullah jadi jiran kita, gedung. Maka Rasulullah pergi kat orang tino. Dia kata, wahai perempuan Ansar Madinah, mu saya kat aku kau tak? Depan tu lelaki dia. Kita kalau bini kita jatuh main royak. Dia mau saya kat hamba. Rasa. Biarlah kita kecok pun. Rasa sepak sekali pun jadi. Biar kecok pun biar pelepah angin juga lagu mana. Berani kata. Anak dara orang mari tanya saya kat hamba. Bini orang mari tanya lagu tu. Rasulullah pergi depan sahabat-sahabat Tina. Dia mau saya kat hamba. Sahabat Tina tepik ramai-ramai. Ya Rasulullah. Depan tok laki dia, depan pok dia, depan gapo. Rasulullah kata, wallahi aku sayang belakang kepadamu. Tepik hak Tina tu. Hak jatuh bertepik. Kalau kita, bini kita disayangi oleh lelaki lain, dayus kecuali seorang lelaki. Kalau suami isteri kita duk sayang kepada lelaki selain daripada kita, dayus kita kecuali seorang lelaki.
Nabi kita. Hak tu tak boleh daya. Suruh dia saya lagi. Ni, masalah ni tak saya ni masalah bini kita. Ni masalah juga. No, muka lain saya, tak saya ke Nabi dia. Nabi orang tino kalau saya kepada Nabi, tak ada masalah, tak jadi daya, tak jadi derhaka kepada suami dia. Ni, apabila lagu tu marilah pembesar-pembesar kota Madinah. Antaranya bapak munafik. Siapa sekarang ditulis dia bapak munafik. Abdullah, nama subhanallah. Ingat nama Michael Jackson. Nama Abdullah bapak munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Marilah dia mari temu Rasulullah, pegang utar Rasulullah. Ya Rasulullah, rumah hamba sebesar-besar rumah di Madinah, semewah-mewah rumah di Madinah, mari tidur di rumah hamba. Orang tagas selalu, orang kaya keliling Rasulullah. Orang kaya kan? Mari rumah hamba. Akhir sekali Rasulullah nak jaga, nak buat lagu mana? Tolak ni ke terasa hati. Maka Rasulullah kata gini, hamba lepas hutang hamba. Hutang hamba duduk mana, situ hamba akan duduk, situ hamba akan buat surah, situ tempat tinggal hamba. Maka gilah hutang tu berjalan-jalan. Orang tak boleh nak kata mana hutang tu jalan. Duduklah di hadapan rumah seorang sahabat. Siapa sekarang ada rumah tu? Tak silap hamba, siapa sekarang rumah tu ada. Rumah tu 2 tingkat. Siapa sekarang? Kerajaan Saudi tak rombok lagi rasa. Rasa-rasalah. Gambar tu baru lagi. Tapi dia kata rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Maka duduklah Rasulullah di rumah tu. Siapa sekarang ada rumah tu? Tak tahulah joking mana hamba tak tahu. Tapi ada lagi rumah tu. Ada gambar dia lagi. Maknanya baru sangat rumah tu. Tak rombok lagi lah. Maka duduklah Rasulullah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Cerita rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, cerita dia asalnya usia dia sudah lama, beratus tahun dah. Cuma Abu Ayyub Al-Ansari ni dia terima rumah ni saka daripada ayah dia, daripada cikgu dia, mari-mari saka daripada seorang raja daripada Yaman. Ada seorang raja daripada Yaman, dia pergi ke Madinah. Pada masa tu bukan nama Madinah, nama dia Yasrib. Maka apabila pergi lagu tu, dia dengar pendeta-pendeta pada zaman dulu, orang bijak-bijak hok baca kitab-kitab zaman dulu, kitab Taurat, kitab Zabur, katanya dia Nabi akhir zaman akan mari sini, mari tempat ni. Maka raja tu kata, Nabi akhir zaman, Nabi paling hebat sekali, Nabi akhir zaman. Maka dia buat satu rumah dengan cita-cita supaya Nabi akhir zaman masuk dalam rumah tu. Tengok cita-cita orang. Sekalipun beratus tahun, Tuhan realisasi ke, Tuhan nyata ke keinginan dia. Pada zaman Nabi SAW, Nabi pergi naik duduk dalam rumah dia. Hatulah katanya Nabi, niyatul mu'minin khairum min amalih. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalan dia. Kita nak pergi ke Mekah bukan main niat nak ambo nak pergi ke Mekah gak tak saya tidur dalam hotel ni. Pakai nak tidur atas balasuh, pakai nak ngatik, nak gapo dia. Itu dah siapa di Mekah. Balasuh pun tak pergi. Masjid Haram pun tak pergi. Duduk makan Maggi ketan dalam hotel. Beda apa pergi? Pergi buat umrah sekali pakai sakit lutut, pakai duduk tidur gelulung. Tengok faedah apa? Niat comel tapi amalan tak comel. Orang mukmin lah tu. Niatul mukmin khairun min amali. Niat dia bukan main lah kata. Maka niat seseorang itu memberi kesan. Supaya kita juga hamba ni tak alim. Niat agak anak cucu kita jadi orang alim. Hamba ni tak ada dah kalau ngaji setara mana pecah pala dah, otak jadi kelabu dah, duk makan labu, duk makan gapo, tak boleh nak ngapa dah. Biar tak apalah kita, anak kita, cucu kita. Tengok ulama-ulama dulu. Antaranya hak cerita masyhur Imam Ghazali ni. Imam Ghazali ayah dia orang biasa, orang kampung biasa. Hijau jahit kain. Ada kata Ghazal ni tukar kain. Ada kata dia bukan Ghazal, dia orang biasa saja. Tapi setiap kali dia pergi nada, pergi dengar di masjid, dia tengok orang mengajar. Allah, kalau anak hamba jadi supaya dia ke, jadi orang alim. Dia orang kampung biasa doa dia. Pergi pula dengar tutup tasawuf, duduk mengajar ilmu tasawuf pula pergi ayat. Allah, kalau anak hamba jadi alim tuk tasawuf ke, orang sopi ke, jadi molek. Apa tu hewi sungguh anak dia. Nama apa dia? Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Alim dalam ilmu fiqh. Adik dia nama Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Alim dalam ilmu tasawuf. Ayah dia orang kampung biasa ya. Tapi apa? Cita-cita tu kena ada.
Biar tak kena kita pun, kena dia anak ataupun cucu kita. Lagu tu nah. Apabila lagu tu sapalah Rasulullah duduk di rumah tu, maka lepas pada tu uta tu jalan buat Masjid Nabawi. Masjid kedua. Masjid pertama ya buat dah, Masjid Quba buat dah. Masjid Quba hak pertama nah. Siapa di Madinah, Masjid Nabawi buat, dan rumah Rasulullah berdepek dengan Masjid Nabawi. Itulah cerita perjalanan Nabi untuk menyebar ke agama Islam lepas daripada kota Mekah berhijrah ke kota Madinah. Bukan kata lepas pada tu rehat dah, duduk saja dak. Katanya sahabat, hamba tidur di Madinah 10 tahun dengan Rasulullah. 10 tahun. Tidur peluk pedas semacam. Peluk pedas. 2-3 petak. Jihad. Gi unggah kawan ni. Duduk sebentar jihad. Pakai sepedai tu tak ada nak sakut, pakai tidur peluk lagu tu. Moga betah-betah panggil jihad, betah-betah panggil jihad. Rasulullah duduk di Madinah 10 tahun. Perang berlaku di Madinah dalam masa 10 tahun 72 kali lebih. Pas lagu mana kira 10 kali dalam 7 kali setahun. Nah, 10. Dalam 7 kali lebih kali. Kira dalam 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Selok sahabat dulu. Bukan kata mudah nak bawa agama Islam. Sebab tu kita duduk semaya sini. Duduk berzikir, baca Quran, bawa hekong. Jangan lupa jasa orang ni. Ada orang duduk baca Quran dia rasa dia ya. Tak ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Tak ada jasa Nabi Muhammad langsung. Ada juga orang lagu ni. Dia duduk akad takbir, dia duduk sedekah, dia duduk semaya. Rasa tak ada jasa langsung orang ni. Dengar awak gapo cerita dia. Cerita apa lalu ni? Tak khabar. Lupa daratan. Kawan ni nak pergi usaha, nak mari siapa ke kota Madinah. Nak sebab Islam siapa tempat kita usaha kakak nak kata. Jadi malam ni biar kita rasa usaha jasa Nabi ni bukan nipis-nipis, bukan toho-toho. Hak tu so cerita baru. Cerita tahun pertama hijrah. Gapo dia? Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat nak suruh siapa Islam di Kosamadi ni lagu mana? Usaha pokok dia ni. Kalau dia kata biarlah orang Malaysia tu bukan orang hamba pun, hamba orang Arab, ni kafir ikut dia. Dak usaha juga buat masuk Islam pak kita. Maka setiap kali kita akad takbir, kita baca Quran, kita mengaji, kita gapo pahala siapa ke Nabi belaka. Apa? Sebab Nabi je bawa Islam mula-mula. Adalu alal khairi kafa'ilih. Orang yang mengajar orang buat baik supaya dia buat baik dah. Kita semaya ni asal-asal Nabi belaka. Maka setiap umat buat mana-mana kebajikan, pahala naik ke Nabi. Tak tahu berapa bilion sehari, berapa trilion naik pahala gitu. Jadi kita duduk Asamadi, kita duduk di Kelantan, kita duduk mana pun biar rasa hubungnya kita dengan Nabi. Lagu mana kita nak rasa kalau kita tak pernah dengar cerita, tak pernah dengar jasa dia. Kita kalau kita nak rasa hebat tok kita, tok demo ni soho dulu tok Deka. Nah, kita tak pernah dengar cerita dia, tak rasa hebat tok kita. Tapi begitu juga Nabi, kalau kita tak pernah dengar cerita, kita akan tak rasa hebat Nabi. Lah ni orang kafir nak mari macam-macam tokoh, macam-macam watak nak suruh nampak hebat lebih daripada Nabi. Nyawak mari indik kedai hak. Besok indik kedai hak do pore Nabi sikit. Wak mari Superman, wak mari Ultraman, wak mari apa dia? Kohoile. Kita tak royak cerita ke anak-anak kita. Maka orang kafir duk isi macam. Duk isi macam. Nak suruh watak tu tukar cerita tu, tukar cerita. Nak tolak Nabi nak suruh orang lain nampak bisa. Kita surah pun tak royak cerita. Hak ni pun tak royak cerita. Bulan ni tak ada cerita, bulan ni tak ada cerita, bulan ni tak ada cerita, tak pernah dengar cerita. Orang sekali benar orang kafir. Semakin hari semakin tipis rasa hebat Nabi Muhammad. Dengar orang dok kata ke Nabi, dengar orang dok kata goni kot Nabi. Apa? Dah dia tak pernah dengar jasa Nabi dia. Padalah dia kata lagu tu gaduh nak marah ke dia. Silap kita juga. Tak wi royak cerita benda-benda lagu tu. Royak gak lama-lama baru dia rasa jasa. Kita tak boleh royak. Ajak mari balasah, mari dengar gak cerita ramai-ramai. Ayah tak ingat tu. Tak apalah ayah takut cerita, takut bisa lajuk. Jadi mari dengar orang ngajar tu pakai dengar hotem lah. Apa dah? Jadilah kata generasi ni program baca cerita Nabi ni kena biar ada semacam. Biarlah kita kata cerita tolong ambo yang muda duk dengar cerita lagu tu. Hak je muda tak dengar lagi. Hak tua tak sedok kira ya berdengar dah. Hak muda ni. Kalau kita berhenti gak ayat cerita gak generasi semakin nipis dengan Nabi dia.
Khusus sekali taksir agama. Neh. Taksir tak rasa hebat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biasa. Tak pernah nak cerita. Rugi saja. Neh. Jadi cerita tu sekadar tu dulu. Kita hijrah betul-betul. Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Hak tu secara kasar, panjang lebar ibrah dia banyak lagi. Cuma sekadar tu pun ada hak tak ingat lagi. Kau boleh ingat? Ingat tak? Boleh cerita tak rumah? Nampak klik ayat cerita dah. Hangpa nak ngapa semula ulak daripada awal sampai akhir. Tak ingat dah. Siapa mula-mula mukaddim? Siapa dia dah nama kawan tu? Tak ingat. Abu Jahal pun tak ingat. Berat nama lagu tu. Jadi mari dengar. Biarlah banyak kali pun tak ada masalah apa. Ingat, telinga kita ni ada benda kita dengar jadi dosa. Ada benda kita dengar jadi pahala. Ada benda jadi dengar jadi sia-sia. Maka kalau dengar benda karuk jadi dosa. Dengar benda biasa, benda buai masa jadi sia-sia. Benda tambah himai, tambah gapo jadi pahala. Ibadat telinga ni macam-macam. Patut ibadat mata pula. Mata kalau tengok maksiat jadi dosa. Mata tengok Quran boleh pahala. Gugur dosa. Mata tengok masjid, gugur dosa. Tengok Kaabah, gugur dosa. Tengok muka orang tua kita dengan cara hormat, cara mulia, gugur dosa. Tengok ulama jadi gugur dosa. Mata dah pula ibadat. Berapa banyak dah. Duduk dalam surau pula. Bertindai-tindai pahala. Nah. Jadi sebelum hangpa tutup, hangpa nak baca dua hadis lah. Baca dua hadis mengenai kelebihan hadis dalam majlis ilmu. Majlis kecek mengenai kebesaran Allah dan kebesaran Nabi Muhammad, supaya timbul kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hati kita. Gapo dia? Katanya satu hadis dari riwayat daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an taghdu fa ta'allama ayatan min kitabillah khairul laka an tusalliya mi'ata rakaah. Wa la an taghdu fa ta'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya alfa rakaah. Katanya Nabi, jika berpagi-pagi, biarlah tak ada pagi malam pun jadilah. Apa? Berpagi-pagi ataupun malam kamu belajar satu ayat daripada Al-Quran, daripada kitab Allah. Zaman Nabi Muhammad kitab saja wujud Al-Quran. Zaman ni macam-macam kitab wujud. Boleh berlaku. Nah, kita belajar satu ayat saja, maka lebih baik daripada kita semaya 100 rakaat. Apa buat dia kita amalan 100 rakaat semaya. 20 rakaat pun tak sapa buat kita semaya. Siapa dia yang belajar satu bab daripada ilmu, satu bab, ikutlah bab apa dia, maka lebih baik sama ada ilmu itu dia beramal ataupun tidak beramal. Umila bihi aw lam yu'mal. Beramal ataupun tidak beramal, maka lebih baik daripada dia semaya 1000 rakaat. Tengok Nabi janji. Semaya 1000 rakaat kita hadir dalam majlis ilmu lebih afdal lagi, katanya Nabi. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tabrani kata sebut, katanya Nabi, man ta'ala 'abdun qattun wala takhafaf wala labisa sauban fi talabil ilmi illa ghufira lahu dzunubu haitsu yaqtu atabata darih. Katanya Nabi tidak pakai kain plekat, pakai jubah, pakai selipar, pakai kasut, pakai kain kano seseorang itu. Tujuan dia adalah untuk mari membelajar ilmu Allah Ta'ala. Maka kecuali Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia sebelum lagi ia melangkah benda rumah dia. Allah Rabbi. Jadi kita duk lakuh benda rumah kita saat ni. Kita pakai piyuh, pakai kain plekat, pakai selipar, pakai gapo, gendong orang rumah kita. Kita lakuh benda, berok. Selabuk turun habis dosa kita. Paling ingat sekali, hadir majlis ilmu apun dosa. Tak ada kau mah boleh sekata. Kaki jenis minat mah. Payah selalu. Orang kata apa dosa? Tak ganah lah mana. Tak ganah apa dosa. Tu tanya orang bersembel tu. Hodok ngadak kiblat tu tidur lama berlebing tu, hok mati tu. Tu terus tanya dia nak gapo? Dia nak gapo dia dalam tu? Nak rumah, tak sih. Nak tanah, tak sih. Nak harta, tak sih. Nak comel, tak sih. Pas nak gapo? Ya Allah, apung dosa hamba. Hamba banyak salah ngamu ya Allah ya Tuhanku. Maaf kat hamba. Kalau Tuhan kata aku maaf kamu, Allah suka nak melopak suruh nak royak kat mak ayah hamba. Allah Tuhan ampun dosa hamba mek. Nak royak lagu tu. Bernilainya ampun dosa di kiamat. Antara benda yang menyebabkan diampun dosa, hadir dalam majlis ilmu. Jangan perik, jangan menyesal, jangan gapo. Tuhan tak pernah nipu kita. Janji Nabi tak pernah lipat. Nabi dah janji bukan style nak pujuk orang. Nabi betul-betul dia kalau dia kecek benda sungguh, bukan tak pernah nipu umat dia. Nabi kata hadir majlis ilmu ampun dosa. Pas kita tak ada dosa kok.
Kita masalah dengan Tuhan banyak daripada muda pak tua. Bukan kata tua ni juh juga, dak juga gitu. Ikhlas belum tentu mana. Tak tahu alih-alih jatuh. Nak pegang dengan amal apa tak leh lah ni pun. Kalau Tuhan tak apung dosa, Tuhan tak sayang kita ke Allah, tak tahu nak gimana kita. Nah, tak tahu nak gimana. Gimana? Neraka. Maka menyesallah kita. Antara benda yang mengampunkan dosa hadir dalam majlis ilmu. Agak-agak janji Nabi Muhammad itu bukan agak-agak lah, memang Nabi janji memang gitu dah. Nah, jadi mudah-mudahan kita hadir dalam majlis ilmu ni, Allah Ta'ala beri kita kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala ampun dosa kita, dosa kecil, dosa besar, kita minta maaf dengan Tuhan. Nah, Allah Ta'ala apa dosa kita, dosa orang yang kita sayang, mak ayah kita, anak-anak kita, anak cucu kita, sayang-sayang kita, orang kampung kita. Allah Ta'ala beri kebahagiaan, rasa tentera, rasa bahagia. Kampung tak ada masalah, tak ada orang main dadah, tak ada orang main benda pelik-pelik. Kampung tinggal pitih 50 riyal pun tak ada orang nak curi, motor tok anak koci pun tak ada orang nak setuh, tak ada orang nak gapo. Nah, dan kita berharap juga supaya Allah Taala ampunkan dosa kita dan himpunkan kita bersama Nabi di dalam syurga Allah Taala. Dan semua niat-niat hak yang soleh, yang baik yang diniatkan oleh hamba yang soleh, diniatkan oleh Nabi Muhammad, diniatkan oleh wali-wali Allah Taala, wali-wali kutub sekarang nah, dan apa yang diniat oleh wa ila hadratin Nabi, kita baca Fatihah dengan niat tu. Jadi ambo minta maaf lah. Ni kali pertama ambo kecek dengan orang sebelah sini lah, Masjid Somadi. Jadi ambo minta maaf, takut ambo kecek kasar tak sesuai nah. Orang depan ambo ni orang lebih berusia daripada ambo ni lebih muda, takutnya marah ke dia lah. Budak ni dok naung-naung kurang hajar. Metai-metai boleh spekak dia. Jadi ambo minta maaf lah, takut ambo kecek jadi tak kena ngadak sini kau gapo dia terasa hati. Nak semeh orang dia kerja. Jadi ambo minta maaf. Jadi ambo kecek derah gapo dia tak lain tak bukan kata nak kata kau orang, nak malu kau orang, nak mampu kau orang, tapi nak suruh pok kita hok dalam masjid ni biar masuk surga belaka. Ambo menaung derah-derah ni kerana tu nah. Bukan kerana nak jekoh, nak suruh ngatur. Kau dah tak penting dah lagu tu. Oh penting biar pok kita khabar belaka, biar boleh masuk surga belaka. Nah, gitu. Jadi ambo minta maaf gapo-gapo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ambo nak royak sikit nah. Jadi ambo ni ada madrasah, ada pondok. Pondok ambo ni di Maceh. Nama dia Madrasah Riba Al Mustafa, sudah beroperasi tahun 2016 lagi, jadi dalam 5 tahun. Jadi hok duk ngaji situ, insya-Allah jadi orang alim lah. Kita nak latih jadi tok guru. Dia jadi orang alim sungguh. Nah, iaitu dalam 90 orang pelajar. Apabila lagu tu kita biasa ya. Apabila lagu tu 2 tahun pertama kita buat free, tetapi mangai free ni kan PKP pula. Challenge kita habis. Jadi kita nak kata lagu mana, hamba minta dari pihak anak buah hamba. Bukan nak besar rumah hamba, bukan nak kaya hamba, bukan nak beli kereta baru untuk anak-anak buah hamba. Jadi hamba rasa tak malu untuk minta popok dia. Nah, biarlah bukan anak hamba hok ngaji situ, bukan waris hamba, tetapi anak orang Islam kita. Bukan waris kita pun, tetapi hamba rasa macam terpanggil untuk lagu tu. Jadi siapa dia yang nak berkongsi pahala? Kan manusia ada kelebihan ilmu yang ngajar, ada kelebihan harta. Kalau gabung dua orang ni, orang ada ilmu dengan harta, maka melahirkan generasi orang-orang alim, masya-Allah. Katanya Imam Suyuti di dalam kitab dia, antara pahala yang paling besar adalah pahala sedekah kepada orang mengaji, iaitu satu dibahalah dengan 900,000 pahala. Nah, 900,000 pahala. Jadi mudah-mudahan janji Nabi itu tidak dusta. Tentu dah tidak dusta. Nah, tak boleh wis samah boleh seria, tak boleh wis seria boleh 500 ya. Gitu contohnya nah. Jadi hamba tak minta kat hamba nak wis banyak, biarlah bukan waris kita. Budak ni jadi alim. Budak ni jadi tok guru, boleh mengajar, boleh baca Fatihah, dia baca Fatihah dalam semaya dia sampai mati boleh kita belaka. Hamba bukan buat, hamba bukan mau hidup tabur janji dok karuk lagu tu. Dak. Hamba ambil daripada hadis Nabi janji. Nah, hamba cuma sapa saja. Jadi hamba minta maaf lah mengganggu kawasan, ganggu suasana, ganggu perasaan sini. Wallahu a'lam.